rasa rentap di jiwa. Nanti pelangi yang mewarnai dunia. Janji diputus, hati terguris, membawa rasa hilang tak ada. Kemana ku cari ganti, kemana ku cari dia. Umpama menantikan kepompong jadi ramah-ramah. Di mana hilangnya cinta seindah bulan purnama. Untukku berpuisi bermadah pujangga. Hari yang bersilih ganti, ku tetap ada di sini, mencari arti sebenar cinta sejati. Kemana ku cari ganti, kemana ku cari dia. Umpama menantikan kepompong jadi ramah-ramah. Kemana hilangnya cinta seindah bulan purnama. Untukku berpuisi bermadah pujangga. Cinta Sejati Mbak Hafizi Khairi. Memang kalau Hafizi nyanyi kan, dia punya kekuatan tu low note, high note, dia pantai gitu je. Kita cuba yang terbaik. Cuba yang terbaik. Lalu bagi yang terbaik kan? Ya, bagi yang Lagi-lagi terbaik. untuk semua Of malam course. Malaysia kan? Mesti. Sebelum ni wujud untuk Viral Apa Malam ni kan? Ya, betul. Kali ni ada lagu lagu sendiri kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah tengok dah. Oh, itu dah dipost untuk lirik video 2 bulan lepas. Betul. Yang cover lagu Cinta Sejati ni 3 bulan lepas kan? Betul. Tepat Nantilah nanti sekali. kita cerita. Sekarang ni bagi Boleh? Hafizi berehat dulu boleh? Rehat dulu, Okey, ambil silakan angin. berehat, ambil angin Thank you dulu. so much. Lepas ni tukar rambut warna rambut. Okey, saya cuba kejap. Okey, baik. Berilah salam di Double N. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam ceria buat semua penonton. Selamat malam Malaysia. Macam mana, seronok ke tak? Seronoklah, tapi Double N lah pula yang kecut jantungku berdebar. Kenapa kecut Double N? Yelah suspend Double N. Double N daripada apa? Tanjung Balau. Nak mai ke KL. Woi, tu dia punya jam. Hati-hati kepada anda yang sedang memandu tu. Jam ke tu? Tak apa, tenang-tenang. Jangan pening-pening. Nak saksikan Sama Malam Malaysia boleh. Sambil-sambil memandu tu, tapi yang pemandu tu kena fokus. Yang bagi anda yang co-pilot tu boleh tengok saksikan Selamat Malam Malaysia di mana sudah semestinya dengan muat turun aplikasi RTM Klik dan juga follow kami di Facebook page rasmi kami iaitu Selamat Malam Malaysia. Anda boleh tengok secara langsung. Bukan saja boleh saksikan kami secara langsung di Facebook, tapi anda juga boleh komen-komen, nak tanya soalan berkenaan dengan topik kita pada malam ini. Silakan. Dan juga apa dia, kita nak kongsikan jugalah, ada yang setengah ataupun segelintir daripada keluarga Malaysia yang katakan Double N, katanya kita bebas bersuara, tapi kenapa ada benda yang kita tak boleh bercakap? Perlu kita ingat, kita baru lagi sambut bulan kebangsaan, kita dah sambut Hari Kebangsaan, kita dah sambut Hari Malaysia. Kita perlu faham, kita sebagai manusia, kita ada perlembagaan dan juga 5 prinsip rukun negara. Kenapa perlu ada? Sebab apa? Kita sebagai manusia ni memang perlu ada guide. Maknanya kita perlukan ada sesuatu yang memastikan kita ni
hidup dalam masyarakat yang majmuk, dapat bersatu hati. Itulah jadinya keluarga Malaysia. Alah, rindulah dengan kamera langit ni. Jangan lupa anda semua untuk ikuti kami di mana? Di Instagram Selamat Malam Malaysia dan juga di Facebook kami Selamat Malam Malaysia. Nak tengok siaran yang sebelum ni, anda boleh ikuti juga di mana? Di YouTube kami. Akan kami kongsikan di situ dan juga di Facebook page rasmi kami. Sukalah Fik ni main tukar-tukar. Berpusing nanti kan, pening kepala dia. Okey, yang penting sekarang ni apa? Kita nak tengok, tunjukkan kepada anda tajuk topik kita pada malam ini. Let's check it out. Mana poster kami? Posternya di mana? Okey, ini dia, kita mulakan bersama dengan dua orang tamu kita dengan tajuknya adalah Pupuk Semangat Sambung Belajar dengan Karnival Pendidikan. Kita nak bagi semangat generasi baru kita, mana lepasan SPM, SDPM dan setara dengannya untuk sambung belajar ke peringkat seterusnya. Ramai di antara kita yang mungkin memerlukan apa dia? Guideline. Macam kata-kata semangat supaya dapat teruskan pelajaran. Boleh. Nanti kita bincangkan. Dan seterusnya, kita ada apa? Kita bawakan viral apa malam ini? Ada lagi, kenapa jadi macam biskut tu? Sekejap ada, sekejap tak ada. Ya, biasalah. Kita cari yang terbaik, kita bawakan untuk anda semua. Ya. Ini dia, viral apa malam ini bersama dengan Farid Daniel. Sebentar saja lagi. Dan tadi kan dah tengok persembahan dia kan, mantap kan? Cinta Sejati dia bawa Lonos Steady. I know dia, jangan ceritalah, boleh dengar sampai ke mana? Sampai ke Pahang sana suara dia. Okey, bersama dengan Afizi Khairi. Dan akan bawakan lagu terbarunya, single dia. Satu-satunya permulaan yang akan membawa kejayaan seterusnya. Macam lagu ala-ala She's Gone Out of My Mind. Silalah outkan pengacara tu sebelum orang lain outkan dia. Okey, baik, pada anda semua, kita nak berehat dulu. Lepas ini kita akan terus bersama dengan Selamat Malam Malaysia. Jangan pejam mata lagi. Di tanah pusaka bumi bertuah ini, kita berpayung di langit yang sama. Kita menghirup udara yang serupa. Tanah ibunda, bumi berdaulat. Biar laut Cina Selatan menjadi pemisah, kita sekeluarga sehati sejiwa. Wilayah makmur dikongsi bersama, penuh resam muhibah berbudaya. Di bawah kibaran panji yang satu, jalur gemilang, lambang kemegahan. Keluarga Malaysia, ayuh segera. Kekal berjuang, jiwa membara. Kita harung arus cita, kita daki puncak jaya. Derap langkah biar senada, genderang kejayaan kita palukan. Kita ini satu keluarga, kita ini orang berbangsa. Malaysia berdaulat, penuh muafakat. Kita kaya budi, kita bangsa halus berbahasa. Kita keluarga Malaysia. Selamat Malam Malaysia, kembali lagi kita teruskan untuk segmen kita yang pertama bersama dengan dua orang tetamu kita. Ni memang tetamu kita ni bersemangat daripada pagi sampai ke malam. Kita bawakan malam ni, kita nak bawakan secara santai supaya apa? Supaya generasi muda ni lebih tertarik lagi untuk mendalami ilmu. Yang tu yang perlu kita war-warkan. Jadi kita alu-alukan kedatangan dua orang tamu kita pada malam ini, iaitu Puan Amira Nadia Muhammad Syafiq, iaitu penganjur Karnival Pendidikan, dan juga Encik Ahmad Faizal Zulkifli, iaitu Ketua Pegawai Teknologi Yayasan Digital Malaysia. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih kerana sudi bersama kami untuk kita nak bawakan topik kita ni. Kita nak kupas, kita nak tarik generasi muda yang baru lepasan SPM, SDPM dan setara dengannya untuk sama-sama sambung belajar. Betul. Jadi untuk permulaan ini sudah semestinya kita mahukan pencerahan bagaimana mengenai Karnival Pendidikan dan Haluan Kerjaya Putrajaya 2022. Okey. Amira boleh jawab. Puan Amira. Okey. Terima kasih untuk soalan yang diajukannya. Cuma saya belum beri penjelasan secara keseluruhannya. Sebenarnya Karnival Pendidikan dan Haluan Kerjaya dia adalah anak kepada Karnival Putrajaya. Ya.
Jadi kalau ikutkan kita punya Karnival Putrajaya akan berlangsung daripada 23 hingga 25 September ni lah, which is next week je. So jadi kebanyakan kalau ikutkan Karnival Putrajaya tu ada bermacam-macam aktiviti, ada pelbagai zoning, dan kita kalau ikutkan kita mendapat skop pendidikan. Ya. Jadi kalau ikutkan kenapa kita buat Karnival Pendidikan dan Halawan Kejaya, sebab kita tahulah kan budak-budak dah dapat keputusan, ada yang nak menduduki peperiksaan. Jadi kenapa kita buatkan Karnival ni, supaya kita nak mengajak adik-adik untuk sambung belajar dan nak berkongsikan informasi antara peluang pendidikan yang ditawarkan oleh IPTA dan juga IPTS, baik dalam bentuk pengajian ataupun kursus kemahiran, dan kita juga nak menggalakkan ibu bapa untuk turut hadir samalah dengan kita di Karnival Pendidikan. Kalau ikutkan kita punya target audience kita lah ya. Kita bukan sahaja mensasarkan kepada adik-adik pelajar lepasan SPM tahun lepas, kita juga mensasarkan kepada yang bakal menduduki peperiksaan tahun ni, dan kita open, makna kata kita tak tertutup kepada pelajar SPM semata-mata, kita juga buka, kita ajaklah yang mana SKM, SCPM, matrikulasi, pokok kata semua itu buka, bukan spesifik yang baru dapat keputusan tahun lepas, rupanya akan menduduki peperiksaan pun boleh nak dapatkan aura semangat dia. Betul. Jadi sesiapa sahaja yang teringin ataupun berfikir nak melanjutkan pengajian ataupun pelajaran, so this is the best carnival yang boleh pergi pada 23 hingga 25 September ini. 23 hingga 25 September ini. Betul. Ya Allah, Puan Amira, saya rasa saya ni ketinggalan kereta api. Sebab apa yang tahu sebelum ni Karnival Pendidikan ni kan, Cik Faizal, dia apa tu dalam bulan Februari dan bulan Jun. Rupanya ada juga ya. Mana bulan September di penghujung-penghujung tahun ni. Dan inilah satu langkah yang sangat bagus. Sebab apa? Kita bagi pelajar yang dah dapat keputusan ataupun yang bakal menduduki peperiksaan apa-apa peperiksaan lah, macam SPM, STPM, supaya mereka lebih jelas hala tuju mereka. Bagi Encik Faizal sendiri, apa yang boleh dikongsikan dari segi digitalisasinya? Okey. Sebelum tu saya mungkin bahas sikit daripada Cik Mira tadi. Silakan. Sebenarnya saya rasa Puan Mira mesti bersetuju. Sebenarnya yang kita terbuka ni bukan sekadar kepada pelajar lepasan SPM dan sebagainya. Even orang yang bekerja pun, kalau yang ada hajat nak sambung belajar, saya rasa sesuai juga pergi. Sebab saya difahamkan betul ada banyak juga IPT yang menawarkan untuk apa orang kata yang separuh masa. Separuh masa. Okey, daripada kita Yayasan Digital Malaysia, kita sebab kita pun ada orang kata apa, buat kerjasama dengan pihak penganjur untuk ini, sebab kita dapat identify masalah yang berlaku sekarang selepas berlakunya pandemik hari itu. Apabila berlaku pandemik, maka saya rasa hampir keseluruhan industri telah bertukar ke alam digital. Yang tak pernah bermesyuarat secara atas talian dan mesyuarat, yang berniaga atas talian semua. Ya, sebelum ni tak pernah pun tahu wujudnya ada kemudahan dalam talian dia. Sekarang ni bila dah era digital, semuanya dalam talian dapat merasakan. Kita pun terima kasih kepada kerajaan jugalah, sebab tanpa apa orang kata fasiliti seperti internet keluaran tinggi dan sebagainya, benda itu tak boleh support. Kebetulan benda ni berlaku dan kita dah ready. Kan. Jadi dalam orang kata mendigitalkan sesuatu tu ada orang kata bagus, dan ada juga mungkin perkara-perkara yang kita perlu counter supaya dia tak jadi impact negatif. Okey, sebagai contoh yang sekarang kita tengok dari sudut education sendiri bagusnya adalah semasa pandemik, walaupun berlaku pandemik, atas digitalisation tadi kita boleh meneruskan proses pembelajaran tersebut. Tapi apabila habis kita masuk fasa endemik kita faham semasa proses itu berlaku ada setengah-setengah golongan pelajar ni mengalami masalah orang kata apa, capaian internet, akses dan sebagainya. Jadi kesukaran itu jadi menyebabkan mungkin keputusan SPM yang sebelum ini atau keputusan orang kata apa setara dengan SPM tadi itu mungkin agak kurang memberansangkan. Baik. Kemudian kita pergi kepada tahun yang lepas 2022, sekarang 2022, keputusan 21 dah keluar kan. Kita nampak perkara tu masih macam tu lagi. Okey, tak apa, kita boleh tackle isu berkenaan dengan keputusan. Tetapi yang kita risaukan sekarang ni, kita dapati ada data mengatakan bahawa 72% pelajar-pelajar kita sekarang ni tak minat sambung belajar. Allahuakbar. Yang tu yang tu kita merisaukan. Jadi bila kita cuba buat kajian dan sebagainya, mungkin yang masa proses digitalize tadi tu, adakah mungkin kerana mereka ni ketika proses pembelajaran secara digital tadi tu, ialah bila faham je lah kan, cikgu dekat sini tak nampak muka. Dia on kamera ke apa ke, ataupun dia tutup kamera dia main game, kita pun tak tahu kan. Tidur ke main itu game satunya. Itu impact yang salah satunya lah. Lagi satu, kemungkinan juga yang berlaku adalah
apabila zaman sekarang ni pelajar-pelajar lebih advance tau. Maksudnya cikgu tak ajar lagi, dia orang dah research, dia orang dah belajar sendiri. Jadi adakah kerana dia orang tak minat sama belajar ni because pada dia orang dah tahu benda ni apa senang semua untuk diakses untuk dia dapatkan contoh dia minat tentang sesuatu benda, dia research, dia boleh buat. Jadi adakah dia tak nak belajar, pada dia mungkin alah tak belajar pun dia tahu benda tu. Jadi kita tak nak benda ni berlaku. Dan lagi satu mungkin proses pembelajaran sebelum ni buat secara maya. Jadi sekarang ni kita dah secara formal kan. Jadi sebelum ni application untuk masuk UPU pun dah memang ada sistem-sistem online UPU dan sebagainya. Jadi kita sekarang ni kita nak bawa balik dia orang supaya communication tu ada face to face. Jadi that's why kita sertai jugalah Carnival ni supaya dia orang dapat berjumpa berdepan, interview terus dekat situ semua dan sebagainya kan. Kalau kata nak mohon PTPTN, nak mohon pinjaman pelajaran yang daripada mana-mana pihak pun di situ pun ada dan dia orang boleh terus. Allahu Akbar, mudahnya generasi sekarang ni. Kita nak diorang ni orang kata apa, ada keyakinan ataupun ada communication skill. Ya betul. Kemahiran komunikasi itu penting. Bukan hanya komunikasi dengan digital ni guna handset main game je. Itu komunikasi itu lain pula cerita dia. Itu peranan yang dikongsikan oleh Yayasan Digital oleh Encik Faizal. Dan sekarang kita ketahui lagi Puan Amira, apakah antara keistimewaan ataupun kelainan karnival yang akan dibawakan ini? Okey, baik. Dari segi pengisian, kalau ikutkan kita lebih kurang sama dengan karnival pendidikan yang lain. Cuma apa yang bezanya, kita cuba bawakan kolej-kolej atau universiti swasta dan juga IPTA yang menawarkan kursus-kursus yang sedikit berlainan dan juga yang orang kata apa, selari dengan minat budak-budak ataupun pelajar-pelajar zaman sekarang. Contohnya macam pelajar sekarang suka gaming. So sebenarnya dah ada kursus gaming. Sekarang ni dah ada dah. So antaranya saya sebutlah ya. So antara yang bersama dengan kita nanti antaranya daripada Todak Academy sendiri, dan kita juga cuba libatkan daripada kolej yang menawarkan kursus penerbangan, kursus-kursus kemahiran, dan yang antara yang terbarunya food and beverage, sebab kita tengok ramai pelajar-pelajar memang minat ke arah itu. Jadi kita pastikan peluang pendidikan yang ditawarkan tu adalah selari dengan peluang pekerjaan masa depan. Jadi makna kata biarlah orang kata apa, biar pelajar-pelajar belajar pada perkara yang memang awak akan masuk kerja pun lah sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, saya take note apa yang Encik Faizal cakapkan tadi tentang ramai pelajar tak nak sambung belajar, 72%. So bila kita buat semakan, one of the reason sebab peluang penajaan, peluang pembiayaan pendidikan. So dalam kita punya segmentation kita ada bual bicara ya dengan agensi-agensi yang terlibat yang bercakap tentang peluang penajaan, pembiayaan, dan kita ada sektor perbankan yang pun dah menawarkan pembiayaan pendidikan. Jadi kalau ikutkan segmen ni kita minta sangat ibu bapa untuk hadir bersama sebab kita tahu bila nak belajar ni dia tak boleh belajar tu seorang je nak belajar. Dia kena mak ayah sokong, nenek, atuk semua kena sokong. Keluarga kan bagi mereka faham, dapat sokongan yang padu. Betul, sebab ada juga yang kita tanya pada pelajar, kenapa tak nak sambung belajar? Mak kata tak ada duit dan so tak boleh nak sambung belajar. So itu antara perkara-perkara yang menyumbang kepada 72% tu. Sebab tu kita sangat menggalakkan kehadiran ibu bapa untuk berada sekali sewaktu karnival pendidikan ni nanti. Sangat penting betul Puan Amira. Sebab apa Cik Faizal? Sebab ibu bapa mungkin tak faham dengan keadaan semasa sekarang ini. Kenapa minat anak saya ni lain berbanding dengan minat saya dahulu. Jadi bila ada karnival pendidikan ni, rupanya ada arah tuju yang betul. Kita salurkan kepada arah tuju yang sangat tepat ya. Maknanya minat anak tu boleh dikaitkan dengan kejayaan yang akan datang ya. Mungkin saya boleh tambah sikit saya difahamkan juga bahawa ketika hari karnival pendidikan ni ada pihak daripada kaunseling yang mungkin akan adakan assessment ataupun ujian potensi diri supaya pelajar tadi boleh tahu sebenarnya dia ni sesuai untuk bidang apa. Sebab kadang-kadang mungkin dia minat contoh dia minat IT umpama kata, tapi bila dibuat assessment ujian tu dia sebenarnya lebih kepada sini sebenarnya. Supaya kita adakan perkara ni mungkin supaya menambah orang kata value added kepada bakal pelajar tadilah supaya dia tidak tersalah pilih bidang. Kita boleh advise tetapi terpulang jugalah pada tuan badan kan. Ya betul. Dapat kita bagikan input tapi yang keputusannya tuan punya badan lah yang akan buat keputusan. Baik Puan Amira, kalau boleh kongsikan di manakah untuk dapatkan maklumat mengenai karnival pendidikan ini? Adakah Instagram ataupun Facebook yang boleh dilayari?
Kalau ikutkan kita tidak ada laman sesawang, cuma boleh mengikuti kita punya segala informasi terkini dengan kita punya Facebook page, Instagram dan juga Twitter. Search saja Karnival Pendidikan dan Haluan Kerjaya Putrajaya. Memang akan jumpa ketiga-tiga ni. TikTok belum ada lagi. TikTok pula ada lagi. Akan datang mana tahu kan. Ikut juga peredaran anak-anak muda zaman sekarang ni kan. Nak kena semua benda informasi, rupanya TikTok tu berbagai informasi ni kan. Jadinya type saja Karnival Pendidikan Putrajaya. Haluan Kerjaya Putrajaya. Haluan Kerjaya Putrajaya. Ingat kalau tak dapat tu maknanya boleh ulang siar balik di Facebook kami dan juga di YouTube akan kami kongsikan. Ini pun kami kongsikan juga poster turunnya. Oi, meriah dan warna-warni ni tengok macam gaming punya dah. Memang sengaja buat meriah supaya orang kata kalau Karnival Pendidikan dia macam gamenya, betul. Betul, pandai dari tarikan tu. Supaya anak-anak muda pun tengok, ni betul-betul ni dia benda saya minat ni memang boleh bawa ibu dan ayah ni supaya dapat buktikan kan. Okey, baik, dan juga sedikit kata-kata akhir daripada Encik Faizal kalau boleh untuk penonton-penonton Selamat Malam Malaysia dan juga adik-adik di luar sana yang berminat, bukan adik saja, yang mana yang bekerja semua pun minat nak sama belajar pun boleh. Betul. Silakan. Okey. Harapan kami lah daripada penganjur bersama berharap agar program yang Karnival Pendidikan Putrajaya dan Haluan Kerjaya Putrajaya ini mendapat sambutan. Jadi kepada adik-adik, kepada mungkin abang-abang juga yang sedang bekerja dan sebagainya, kalau ada minat nak sambung belajar, silalah datang sebab saya difahamkan banyak IPTA dan IPTS dan juga bantuan-bantuan kewangan ada di sana. Kita tak kira siapa boleh datang, tak ada masalah, dan masuk percuma, saya difahamkan. Percuma sahaja. Dan juga kata-kata akhir daripada Puan Amira sendiri. Saya harap dengan adanya Karnival Pendidikan ni kita boleh bantu pelajar terutamanya untuk kalau tak nak sambung secara full time, awak buatlah secara part time. Paling penting tolong sambung belajar. Itu kata-kata semangat. Sebab itulah adik-adik kena datang kat Karnival tu kan, supaya mereka tahu betapa pentingnya dan seronoknya apabila dapat sambung belajar, mana masalah yang kewangan tu dapat diselesaikan insya-Allah dengan adanya bantuan ataupun guideline di sana. Jadi anda kena ikuti Karnival Pendidikan. Dan sekarang ini kita nak berehat seketika. Lepas ni kita akan kembali lepas ini untuk Viral Apa Malam Ini. Terus dia bersama kami dalam Selamat Malam Malaysia. Jangan pejam mata lagi. Dah kenapalah pula tu Farid? Kawan-kawan kat belakang tu ingat ke tumpang bersimpati lagu-lagu sedih layan kan? Sekali boleh pula lah berlari pula lepas tu hujung tu. Baik Farid, untuk permulaan ini dia kita lalukan kedatangan Farid Daniel. Ku menangis. Ada pula dengan sayup-sayup suara. Okey, baik, sekarang ni kita nak perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan kepada penonton-penonton Selamat Malam Malaysia, siapakah Farid Daniel? Nama saya Farid Daniel, umur 18 tahun dan saya sekarang tengah jangan tepuk-tepuk Farid. Nanti kata tepuk-tepuk dada nanti sambil bekerja. Dia gelak dia. Okey, sambung balik tadi. Saya tengah belajar dan bekerja. Belajar dan bekerja. Dan belajar tu boleh kongsikan tak? Belajar kat mana? Saya belajar dekat College Universiti Islam Malaysia. Kuis Alhamdulillah. Ya Allah, dalam jurusan apa tu kalau boleh dikongsikan? Dalam jurusan dakwah. Dakwah. Seronoknya. Siapakah idola dalam menyampaikan dakwah?
Saya mengidolakan Ustaz Don Daniel. Ustaz Don Daniel, Alhamdulillah. Untuk Salam Baitullah selalu ada Ustaz Don Daniel. Lepas ni pula season yang akan datang, Salam Baitullah bolehlah Farid jumpa dia. Boleh, Dah pernah jumpa dah Ustaz Don Daniel? Pernah. Pernah dah. Okey, baik. Untuk kelebihan kita tengok dapat bakat nyanyian dan juga apakah antara cita-cita Farid? Adakah untuk fokus dalam bidang muzik ataupun memang untuk dakwah? Macam saya banyak buat masa sekarang ni saya banyak dapat offer untuk sign kontrak dengan Awal Music. Dan insya-Allah saya akan keluarkan lagu saya sendiri. Bilakah itu agaknya anggaran boleh dikongsikan bila? Dalam tahun depan insya-Allah. Dalam tahun depan insya-Allah. Oi, jadinya dah kata macam tu kita naklah dengar Farid Daniel ni nyanyi kan. Farid boleh kongsikan Farid. Ni ada sebab apa ramai penyokong-penyokong dia ni pun selain daripada penyokong daripada Fizi, ada juga penyokong daripada Ayit. Dia kata Ayit dipanggil nama panggilannya Ayit dia Ayit. Orang kenal saya sebagai Ayit. Ayit, terima kasih yang komen tu ya. Ayit tu kata mana Razwan Ishak Wan dia kata Ayit, Ifa, Ilika, Roza dia kata Ayit, tunggu AG Jenny. Dia tunggu Afizi. Sekarang ni kita nak dengar Ayit belanja Ayit. Lagu apa-apa je. Lagu apa-apa. Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta. Tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta? Tuhan tolong dengarkanku, beri aku dia. Tapi jika belum jodoh, aku bisa apa? Itulah dia. Tengok. Farid belanjalah lagu cinta untuk peminat-peminatnya. Yang mana yang hadir untuk Sama Malam Malaysia ni rasanya puas hati dia peminat-peminat tu kan. Dia tunggulah bilalah Ayit nak menyanyi. Bila Ayit nak menyanyi kan. Ayit lagu-lagu 90-an ada tak yang Ayit pernah bawa? Saya 90-an Kan ramai yang sibuk lagu kan tiara menggami kenangan zaman persekutuan. Banyak. Ambil chorus kan. Jika saya ambil lagu lain lah. Lagu lain. Lagu apa 90-an tu? Mengusung Rindu. Amboi, Mengusung Rindu pun boleh. Silakan lagu Acik Spin. Silakan. Sungguh terhina, letih tidak bermaya, rasa terkilat, bunga yang ku puja kini mekar harum di jambangan orang. Dia punya lenggok tu nasyid ya Rambi. Itu lagu Dato' Jamal pula lah terselit je kan. Ni kalau kita tengok Kak Ayit ni suka sangat betul dia tepuk dada tu atau tepuk kat mic. Kan ada juga yang suruh nyanyi lagu tepuk amai. Tepuk amai. Jadi Kak Ayit, kalau boleh nak dikongsikan kepada penonton apakah antara video yang viral yang membuatkan Ayit terkenal di TikTok dan juga di media sosial? Saya terkenal sebab saya buat banyak cover lah. Tapi yang paling viral yang time saya kacau kawan saya tangga. Selalu kacau kawan-kawan menyanyi kat tangga lah. Kawan-kawan tu pun semua akhirnya kawan serumah ke ataupun kawan sama belajar? Yang tu kawan-kawan dalam satu label muzik. Satu label muzik. Macam tu. Patutlah mereka semua pandai, boleh main gitar semua ya. Ayit boleh main gitar Ayit? Boleh. Okey, mana gitar? Kita ada bawa khas gitar dan juga biola. Boleh main. Kenapa tak bawa gitarnya? Mesti peminat mesti nak tengok ni. Tak ada perancangan nak bawa gitar. Ada perancangan nak bawa gitar. Tapi selalunya kan kalau Ayit, ni apa ni pula dekat tangga lagi ke Ayit? Ni saya nyanyi kat tangga. Sekarang ni senang je. Mana yang berbakat menyanyi tu, duduk je kat tangga. Sebab apa? Kita mempunyai dengung yang baik ya. Duduk kat tangga, yang pastikan rambut dia kena stylo macam Ayit lah cerita dia. Ayit, okey, untuk menghasilkan video-video ni, siapakah selalunya yang membantu banyak kawan-kawan lah. Kawan-kawan ya? Kawan-kawan yang label yang sama ya? Betul. Dan juga akan dikeluarkan nanti awal tahun hadapan kan. Dan mereka ni ada juga yang penonton Semak Malam Malaysia nak ikuti Ayit di media sosial macam Instagram, Facebook, TikTok. Kalau Instagram saya boleh search _4 YID YID_. YID_ ya. Ni yang dikongsikan ni adalah Instagramnya. Okey, type je _
4YID_ lagi ya. Okey, baik. Sekarang kita nak berehat dulu Ayit. Nanti Ayit kena stay dulu. Nanti sampai hujung rancangan ini ada permainan sedikit. Boleh? Okey, baik. Terus setia bersama kami dalam Selamat Malam Malaysia. Jangan pejam mata lagi. Terima kasih geng-geng Ayit komen. Bantuan khas keuangan bagi tahun 2023 dibayar kepada anggota perkhidmatan awam grade 56 ke bawah berjumlah RM700 dan RM350 bagi pesara kerajaan dan veteran tidak berpencen yang akan diberi pada Januari 2023. Sinar takdir ku bertahan. Sakit, memang sakit. Luka yang terdalam, jiwa yang cedera, tersalut noda disakiti, ku bertahan. Ku bertahan. Memang sentiasa puas hati. Ku bertahan.
Dia kan memang bertahan makin tinggi. Tapi part chorus yang pertama pun dia dah bagi aku bertahan yang pertama tu Thank unik. you. Terima kasih. Kan Hafizi Khairi. Thank you, guys. Okey, dan juga ramai yang komen kata AG kan. orang biasa panggil AG. AG Itu nama kan. manja. Nama manja je kan. Okey, silakan AG Alright. duduk. Duduk dulu. Okey, AG ni kita nak seronok. Baru boleh bernafas ni. Baru boleh bernafas. Rasa puas kan dah balun Lama lagu yang gila tak pertama. dapat nyanyi. Kan? Akhirnya. Lama gila yang tu excited. Sungguh dok dapat pula dekat Sama Malam Malaysia kan. Ya, terima kasih atas invitation. Sama-sama juga. Dan juga tahniah seronok lah kan. Seronok bila dapat dengar nyanyian lagu Bertahan tu. Ku bertahan ya Allah. Terima sedapnya. kasih. Itulah kita nak Terima kongsikan kasih. insan di sebalik lagu Ku Ya, Ku Bertahan. Bertahan. Sila kongsikan siapakah insan penting itu yang buat lagu dan juga liriknya. Memang insan ni sangat penting lah bagi saya kan sebab bila dia approach saya, saya rasa macam excited sebab tak pernah lagi ada orang approach untuk buat lagu untuk saya. So lagu ni sebenarnya memang dia tulis untuk saya. Khasnya memang untuk saya. Dia kata memang lagu tu suainya suara adalah dengan AG punya Bila suara dia ya. tulis tu dia kata dia dah fikir saya dan orang itu adalah Aiman Siddiq sendiri. Aiman Siddiq. Terima kasih Aiman Sebab tu Siddiq. tadi awal saya nyanyi lagu dia juga. Kan sebab cerita sejati kan. cerita sejati. So harapnya adalah orang kata apa ni vibe cerita sejati tu di dalam lagu ini yang akan di viral lagi kan. Betul akan diviralkan lagi sebab Ku Bertahan ya Allah. Kalau kita tengok baik-baik lirik dia dan juga arrangement muzik dia sangat terbaik. Sangat terbaik. Kan? Aiman memang seorang yang sangat-sangat kalau dia menulis itu dengan hati orang cakap. Itu dengan cara dia. So kita pun yang menyanyi ni kena dengan hati. Sampai orang terkeliru tahu. Ada yang tanya kat baik-baik lirik ni sebenarnya menceritakan Aiman Siddiq ke daripada pengalaman AG sendiri. Kata Aiman ni memang dia menulis itu melihat orang kata cerita saya jugalah sebab dia cakap dia menulis tu dia datang kepada saya pun dengan soalan macam dia nak menulis tu sebab dia kata dia nampak how struggle I am. Ini cerita biasalah kan dia kata dia nampak macam mana struggle-nya saya nak menyanyi macam mana saya mencuba lagi. So dia kata lagu ni memang dia tulis untuk saya sebab dia dalam cerita dia tengok sebab dia follow saya kan. So dia tengok macam mana saya sentiasa mencuba walaupun biasa gagal tu biasa. So bila kita dah mencuba lagi dia keluarlah dengan idea Ku Bertahan tu. Macam mana saya ni bertahan lah apa pun orang cakap tetap bertahan. Go. Macam tu. Apa saja kata-kata betul. Sebelum pun betul AG pun ada kongsikan dia. Ada komen-komen negatif tapi bagaimana dia twistkan komen-komen negatif tu menjadi positif kan. Betul. Tak ada pun balas dengan cacian ataupun kata-kata yang kurang enak. Tak saya ada tak kan. suka sebab bagi saya macam orang buat jahat biar orang buat jahat. Kita jangan jadi jahat. Tengok. Dia level lain, saya level lain. Tengok di situ. Bagus. Bila ada pemikiran yang matang, ada pendidikan di situ jadi pemikiran tu berbeza. Betul. Cara balasnya pun berbeza. Tak ada nak balas dengan tuba, tak ada. Tapi memang sukalah lagu yang Ku Bertahan ni kan. Alhamdulillah, Chorus dia yang terima kasih. pertama tu kan, bila kita dengar yang tarik tu nak dengar ulang yang tarik tu. Yang mana, yang Ku mana? Bertahan. Chorus pertama. Yang tarik tu ke tadi? Yang macam she's gone tu ke? Yes. Ku Bertahan tu. Aku bertahan. Cuba sambung pula kan. Laila. Betul. Lagi satu lagu dia macam sama juga dengan lagu Marsha. Katanya. Tahu Aku. Yes. Sebab tu orang dengar. cakap macam tu. Bila sampai chorus tu kan geramnya lah nak dengar pula betul. AG ni sambung pula dengan lagu Marsha kan. Inginnya. Nanti saya akan buatlah chorus tu. Tolonglah buat kan. Tolonglah buat. Boleh, Tengok saya dia buat. cover kat Follow TikTok saya, kan. nanti saya buat. Jangan lupa. TikTok ke apa selalu buat kat TikTok sama ke? je. Saya akan post dua-dua. Social media account saya aktif di dua-dua account juga. So boleh follow dua-dua, no problem. Ui, cantiklah Ku Bertahan tengok. Ui, Ku Bertahan kita bawa pula kan. Mash up, Sambung mash kan. up kan. Dengan lagu Marsha tu mash up. Tapi yang penting anda kena layan lah. Betul kena layan lah Ku Bertahan tu kan dekat YouTube. Betul. Semua Spotify dah ada, Joox, iTunes semua dah ada. Betul. Stream sahaja. Stream saja. Stream saja. Kalau kat IG pun nak guna muzik lagu Ya, Ku kalau nak Bertahan request pun, kat radio-radio boleh pun. Request sahaja. Request dia dah ada saja available. Kan? Dengarlah kat radio RTM, Yes. kat Nasional FM Go. ke Asyik FM. Asyik Terus FM invite. pun boleh juga. Kan terus invite kan. Minta request lagu Terus daripada request. Hafizi. Terus Betul. request je Ku Ada. Bertahan. Ada? Ada. Ada juga kita nak cerita lagi ni mengenai lagu ni. Yang ni video lirik. Lirik video. Lirik video. Lirik video. Jangan nampak sangat terbalik ayat. Lirik video. Insan hebat dia adalah AG sendiri. Ya, saya buat Memang sendiri. suka, Sebab saya ni orang yang macam ceria juga sebenarnya. So bila nak suruh orang buat, kadang-kadang
of course nak bayar. Of course lah, itu satu benda. So lagi satu bagi saya, bila saya buat sendiri, saya puas. Walaupun simple je, tapi sebenarnya kita ada planning juga untuk kita buat MV. Yes. So untuk MV tu kita bagi kau-kau lah sikit kan. Jalan cerita tu dah cantik kan. Jalan cerita dah cantik. So kita bagi dramatik sikit. So saya masih dalam planning. InsyaAllah lah, tengoklah kalau sempat. Mungkin dalam bulan depan ke. Bulan depan cepat betul. Atau tahun. Sebab lagu ni pun dah 2 bulan. So mungkin dalam tempoh masa 3 bulan tu kita akan keluarkan MV. Tak tahu lah, saya masih dalam planning. Sebab saya tak nak buat sekadar buat. Kita sekadar nak buat, betul. memberi impact, ada storyline yang menarik untuk orang tengok. Betul. Dan adakah kemungkinan ada kemunculan artis-artis lain ke? Tengok macam mana. Itu suspense lah. Kan? Itu surprise. Itu surprise lah cerita dekat AJ kan. AJ kadang ni kan dari hasil kan. Memang daripada apa yang AJ belajar sebelum ni, memang belajar reti edit-edit ni ke ataupun belajar sendiri? Sendirilah. Memang usually sendiri. Sebab kita dah jadi content creator ni, memang kita akan buat sendiri mostly. Sebab dari segi masak pun sama juga AJ? Ya, sama sendiri. Saya sentiasa mencabar diri. Maksudnya pada anda di luar sana kan. Sentiasa cabar diri sebab bila kita boleh buat sendiri, kepuasan tu berbeza dengan kita hire orang. So macam apa saya buat, saya still akan macam hire orang, tapi ada kita work together. Saya bagi idea saya, orang tu buat macam saya nak. Itu okey, tapi still orang tu kena di sebelah saya untuk saya pastikan benda yang saya nak sama. Exactly 100%. Sama juga macam ni hari ni kan. Penampilan hari ni oleh rakan saya Danish kan. So dia menyiapkan dengan apa yang saya minta. So kita work together, we go and find, and semuanya sendirilah. Kita lagi puas hati dengan bantuan orang-orang yang memberikan, orang kata sokongan lagi kan. Jadi tak pening-pening gitu ya. Kita sendiri pun kalau apa tersilap ke apa, kita dah tahu dah itu memang kita punya pilihan. Dan juga okey, balik semula untuk lirik lagu Ku Bertahan ni kan, mana part yang rasanya macam AJ kena betul lah dengan sebenarnya part dia yang last bridge tu, yang namun hatiku tetap teguh. Sebab kat situ dia macam tangkap feeling sikit lah. Sebab memang part tu dia macam lepas dia dah tarik habis tu kan. Sebab kalau tengok flow lagu ni pun, masa tarik tu dia macam memang melepaskan segala kesedihan, kemarahan, ketidakpuashatian di saat part tu lah. So bila kita masuk balik low tu, dekat situ kita nak catch perasaan orang. Sebab kalau baik lirik tu, kalau kita tengok betul-betul, you guys can relate to that. Sebenarnya bertahan semua orang boleh saja. Apa yang telah berlaku sebelum ni, pandemik dan sebagainya kan, bertahan. Macam saya pun macam masa lagu ni dikeluarkan pun, saya adalah something happen to me kan. Saya dah stop business saya kan. Sebab saya nak fokus on singing. Yang tu tak sempat kita bercerita kan. Tak sempat nak tanya itu. Jadi saya nak fokus on singing. So saya decide to tutup dan lagu ni pun keluar. So during the journey lagu ni dipromotkan, saya macam aduh, kenapa AJ tak share ya? Selalu dia akan ada juga DM dia ceritalah kongsi cerita kan. Tapi dia tak cerita gosip. Sebab sekarang kita kena eksklusif. Kita kena di Selamat Malam Malaysia. Barulah. Ni tengok ni. Tengok ni. Kita dapat tengok kan. Konten saya. Ya sayanglah AJ. Saya akan teruskan konten macam ni. Cumanya saya tidak 100% sebab alhamdulillah saya punya, orang kata, tawaran tu dah ada. Kita mencuba sekeras-kerasnya mencuba. So dah ada tawaran, saya tak nak nanti bila dah ada tawaran saya terima juga. Hilang fokus pula. Tak boleh buat. Saya tak nak tamak. Tapi itu saya dah pernah. Saya bahagialah dengan apa yang saya buat tu. Cuma sekarang masa tu saya, kebahagiaan saya yang saya nak, yang saya cari sekarang ni, which is menyanyi. Menyanyi kan? Move another step. Untuk new chapter kan? New chapter. Masih buat. Cuma ni untuk kenalan ataupun bila ada ke lapangan. Tapi sekarang memang 100% fokus bidang nyanyian. Sebab peluang dah datang kan? Betul, peluang datang, saya grab je. Apa pun saya grab je. Ya Allah, memang betul. Ni nak doakan ni, ya Allah. Semoga dapatlah berjaya masuk pertandingan yang besar tu nanti. Menang pula untuk vokal. Lagu tu amin ya rabbal alamin. Okey, baik, untuk kata-kata akhir ni kita nak kongsikan lagi kepada penonton-penonton dan juga penyokong-penyokong AJ nak war-warkan media sosial. Okey, media sosial sama je semua. Afizi Khairi, AFFIZYKHAIRY. Afizi Khairi. Di semua sama. Saya tak ada buat beza pun. So senang orang nak cari je kan. Yang itu je, Afizi Khairi confirm jumpa. Tu kita nak mainkan tu. Mana kita nak mainkan? IG mana dia muncul. TikTok pun sama juga kan. Ini TikTok. Ya, TikTok saya. TikTok tengoklah dia ramai orang follow. Boleh lah. Ya Allah, kita tertelan Ailio tengok kan. Ini Instagram. Ini Instagram. Go. Tambah kali followers. Rambut 3 warna. Itu dahulu. Sekarang saya begini. Kan rindu rambut kan laga. Kita macam sopan. Kan sopan. Kita dengar suara-suara netizen
netizen di luar sana. Apa yang tak suka kita kurangkan. Kurangkan. Baguslah. Mengikut pandangan netizen Ya, juga kita kan. ikut. Tapi mana Yang kita tidak. baik. Yang baik. Ikut. Betul. Yang negatif tu kita senyap-senyap je lah. Okey, Ya. baik. Macam tu je kan. Okey, baik. Dan sekarang kita nak berehat. Macam Okey. biasalah. Hujung kita ada permainan 5 saat kan. Wow, itu yang mencabar itu. Okey, terus stay bersama kami dalam Selamat Malam Malaysia. Jangan pejam mata lagi. Jika sebelum ini cuti tanpa rekod bagi urusan kematian hanya tertakluk kepada kematian suami dan isteri, ibu kandung dan bapa mertua, bapa kandung dan bapa mertua serta anak sahaja. Penambahbaikan tafsiran ahli keluarga diperluas kepada kematian yang melibatkan adik-beradik, nenek dan datuk bagi anggota perkhidmatan awam. Bantuan khas keuangan bagi tahun 2023 dibayar kepada anggota perkhidmatan awam grade 56 ke bawah berjumlah RM700 dan RM350 bagi pesara kerajaan dan veteran tidak berpencen yang akan diberi pada Januari 2023. Di tanah pusaka bumi bertuah ini, kita berpayung di langit yang sama. Kita menghirup udara yang serupa. Tanah ibunda, bumi berdaulat. Biar laut Cina Selatan menjadi pemisah, kita sekeluarga sehati sejiwa. Wilayah makmur dikongsi bersama, penuh resam muhibah berbudaya. Di bawah tibaran panji yang satu, jalur gemilang, lambang kemegahan. Keluarga Malaysia, ayuh segera. Kekal berjuang, jiwa membara. Kita harung arus cita, kita daki puncak jaya. Derap langkah biar senada, genderang kejayaan kita palukan. Kita ini satu keluarga, kita ini orang berbangsa. Malaysia berdaulat, penuh muafakat. Kita kaya budi, kita bangsa halus berbahasa. Ya, selamat malam Malaysia. Di minit-minit yang terakhir, kita bawakan ke semua tamu kita. Kita ada Encik Faizal, kita ada Puan Amira Nadia, kita ada kembali Eji dan juga kita ada Ayid. Oi, seronoknya ni. Kita nak hujung ni sampai yang terakhir ni, kita nak bagi permainan lah. Kan? Eji biasalah kan? Eji kan? Nervous juga sebenarnya. Nervous juga. Tak tahu permainan apa ni. Kan? Bila malam-malam ni sejuk, Surprise tiba-tiba apa hilang. pula? Surprise game apa pula? Ni main game. Maknanya game ni game permainan 5 saat. Okey. Dalam masa 5 saat kan, kena bagi 3 jawapan. Okey. Maknanya bergili-gili. Kumpulan ke ataupun individu? Ni Individu. Oh, kita dia berlawan individu. bersama sendiri. Berlawan sesama sendiri. Jadi adakah dapat dalam masa 5 saat untuk beri 3 jawapan? Kita Okey. mulakan dengan Puan Amira. Puan Amira, you can do it. Puan Amira. Simple. Simple je dia. Okey? Okey. Berikan 3 jenis perayaan yang ada di Malaysia. Deepavali, Christmas Raya. Wah, tengok! Tembak. Dia tembak tempat dan padu. Tengok. Tadi kan Puan Amira macam suspend tu. Permainan apa tadi kan? Sekali Dia pun dapat menang soalan. Terus menang. Cepat betul dia kan? Ya. Okey, dengan Encik Faizal pula. Okey. Berikan 3 sifat yang menggambarkan ibu anda. Penyayang, garang. Apa lagi satu nak cakap? Penyayang, garang, manja. Manja juga. Dah garang ada manja-manja. Mesti ada balance. Mesti balance Mesti kan. balance.
ingat pula dah apa tu garang ada manjanya Ada sikit manja. kan Encik Faizal ni. Ingatlah ada kenangannya. Okey, dah seterusnya. Aduh. Bersama dengan AG pula. Okey, AG. Ready AG? Okey, ready. Oh, ni mencabar AG. Oh, saya je mencabar Dia bermain dengan kehidupan dia. Okey. Berikan 3 haiwan yang berkaki 4. Kaki 4, harimau, rusa, zirafah. Ya, tepat apa? Semua sifat-sifat saya. Sifat-sifat AJ. Harimau. Lagi apa tadi? Rusa. Zirafah. Zirafah. Kan? Oh, tinggi. Berleher jinjang. Ya, tinggi orangnya itu. Tinggi orangnya. Tinggi impian. Tinggi impian, betul. Capai-capai cerita kan? Ya. Ada kaitannya. Okey, dan juga untuk Aid. Aid, bersediakah anda Aid? Sedia. Okey. Berikan 3 jenis sate yang anda tahu. Sate kajang, sate ayam, sate kambing, Sate kambing. Lagi satu. sate lembu. Boleh. Boleh. Daging dan lembu pun boleh dibahagikan. Boleh tak dia kategori daging apa lah. Daging apa dipecahkan. Itulah dia permainan saja je untuk like hujung kan. Baik, yang penting sekarang ni kan Eji kan. Kita Ya. nak wawalkan lagi berkaitan dengan topik kita ni Karnival Pendidikan kan. Nanti nak dengar juga nasihat daripada Eji. Tapi seloknya dulu Puan Amira dan juga Encik Faizal kongsikan. Kita nak tarik lagi supaya ramai generasi muda, bukan saja generasi muda rupanya, semua peringkat usia boleh untuk menyertai sabung pelajaran. Okey, silakan dengan Puan Amira dulu. Nak Encik Faizal dulu. Dia dah tunjuk baru dia tunjuk tangan kan. Okey, Encik Faizal. Terima kasih seperti yang sedia maklum lah. Sebenarnya kenapa kita orang kata apa encourage sangatlah anak-anak muda kita untuk sambung belajar. Sebab dalam realiti dunia sekarang orang kata apa? Pendidikan itulah satu benda yang sangat penting pertamanya. Keduanya, zaman sekarang ni kita dah zaman berubah. Zaman orang kata anak-anak pun sekarang dah dengan handphone dan sebagainya, dunia digital ni kita katakan. Jadi pembelajaran tetap orang kata sangat-sangat penting. Jadi daripada nak merealisasikan satu revolusi itu, education sangat penting. Sebab saya punya prinsip senang, saya pesan ingat orang kata apa, pesanan arwah bapa lah. Dia kata tak kisahlah kau nak kerja apa, nak jadi apa, tapi education penting. Utamakan pelajaran lah yang paling penting. Ibarat katalah walaupun kita penuh getah, tetapi kalau you degree holder, orang nak pandang rendah kat you pun belum tentu lagi. Kan? Apa saja ibarat kita kata buat macam itulah. So, itu education tu bukanlah mana kata satu benda yang ni, tetapi secara tersiratnya mentaliti orang memandang kita pun berbeza. Betul. Itu maksud dia kan. Setuju. Setuju sangat. Tersirat dan tersurat sangat kan. Okey, baik Puan Amira pula. Kalau boleh kongsikan nasihat. Bagi saya, pendidikan ni dia macam Nelson Mandela pernah kata, pendidikan ni adalah tiket untuk keluar daripada kepompong kemiskinan. Jadi kena faham benda tu. Jadi kalau tak kisahlah nak bekerja apa sebagai artis ke ataupun sebagai penggiat seni ke, artis pun saya ada aswara, right? Betul. Ya. Betul. So sekali lagi saya mengajak adik-adik, tak kisah apa minat sekalipun. Ya, saya sangat menggalakkan kalau waktu sekarang you tak tahu you nak minat apa, you kena kenali diri you. Kena pasti you minat apa dan you tengok ada tak peluang kerjaya dalam bidang you minat. Tak kisah apa pun, kalau orang kata paksa you nak belajar benda you tak suka, jujur dengan diri. Tapi apa-apa pun, kita kata apa? Sambung belajar. Sambung belajar. Kata-kata untuk tarik kan berbeza kan? Setuju. Setuju sangat-sangat kan dengan baik-baik kata mereka. Dan juga bagi AG sendiri apa bagi generasi muda. Okey, untuk saya lah, macam saya cakap tadi, saya memang setuju sangat apa yang dah dikongsikan tadi. Sebab bagi saya sendiri lah macam Puan tadi cakap, saya memang degree holder. Even saya nak menyanyi, saya dah habiskan belajar saya dan saya habiskan sisi belajar saya dengan minat yang saya minat. Maksudnya saya memang, ni bukan nak membangga diri lah, cuma share kita nak bagi pengalaman. tarik orang kan. Boleh kan boleh sangat. collab kan? Saya cakap itu senang sebab saya memang zaman universiti saya sangat aktif. Saya sangat aktif. Saya hosting, saya menari, saya menyanyi, saya berniaga. Saya memang ada kios ketika saya berniaga. Memang saya berniaga dan
saya bukan tak nak belajar, cuma saya memang fokus pada benda tu. Tapi macam yang puan kata penting, saya pun rasa penting dan saya belajar. At the same time, zaman di universiti ada banyak sangat masa yang you boleh luang dan you boleh kenali diri you. So sepanjang saya di dalam zaman universiti, memang saya explore myself a lot. Even sukan pun saya buat dan saya dah explore everything. Saya juga palapes dulu masa zaman belajar. Palapis aktif weh, jangan Ni saya main-main. cakap supaya adik-adik Patutlah semua masuk figure belajar. sentiasa fit weh. So bila saya dah explore semua, saya pun cakap tadi kan, dia macam you know yourself better. So bila saya dah dapat semua benda kan, saya dah kecapi kejayaan sikit-sikit masa belajar. Saya buat bisnes juga, saya menyanyi juga, saya jumpa orang, saya build up my confidence, saya menyanyi di atas Komunikasi. pentas. Saya belajar, saya dekan juga beberapa semester. So Dekan, bukan weh. nak kata nak berbangga, tapi kita nak tarik adik-adik, even though you buat benda you minat, dia akan lagi encourage you untuk jadi lebih bagus. So walaupun saya busy dengan saya punya seni, Pelajaran tak saya diabaikan. sebab saya belajar kos yang sangat berbeza dengan apa yang saya buat sekarang. Sangat berbeza. Jadi saya teruskan, saya banggakan parents saya dengan pointer yang cantik ketika graduate kan, dan ketika graduate lah, saya graduate, saya juga perform di hadapan Sultan-Sultanah Terengganu. So benda tu kita buat benda yang kita suka, kita banggakan mak bapak kita dan kita juga dapat apa yang kita nak. Itulah kita dah adik-adik, capai kan. penting bagi saya, memang penting. Bila kita ada degree holder, betul lah macam Tuan Sri cakap kan, orang pandang kita tinggi. Itulah saya dia. bukan sebarang penyanyi, orang cakap kan. Yes. Degree Ya, jadi kita kena cakaplah jom sambung Jom. belajar kan. Jom sambung belajar, adik. Jom sambung dengar cerita AG nanti dekat IG dia. Dia buat live. Mungkin Sambung puan nak sampai jemput, ke kita subuh. dah tahu. Puan nak Sambung jemput. lagi. Sempatlah. Okey, dan juga kata-kata akhir Ayid. Ayid. Kata-kata pesanan yang terakhir sedikit saja, ringkas ya. Sebab tadi AG dah ambil. Sorry. AG suka ambil kan sampai ke subuh kan. Okey Ayid. Mana di sana? Saksikan di sana. Okey. Untuk korang yang kat sana, tak kisahlah korang bekerja ke, apa ke. Yang penting sambung belajar. Banggakan mak ayah korang. Buat apa-apa yang korang minat. Macam Aib pun sambil menyanyi, Aib belajar. Dia pukul lagi ya. So kenalah sambung belajar. Betul. Itu memang betul-betul ringkas daripada Aid. Dia ingat pesanan tu ya kepada semua untuk memperbaiki diri kita untuk jadi lebih yang baik. Dan juga ingat belajar-belajar juga. Yang penting anda kena jaga diri ni. Betul. Kita ni dalam kemudahan digital media sosial ni, janganlah post sembarangan. Tolonglah, saya mohon yang tu je. Kerana suka post belum sempat fikir, terlampau ikut emosi. Pelik-pelik. Jadi jangan ya, mohon. Dan juga saya mohon maaf kalau ada salah silap daripada kami. Dan kepada anda semua penonton-penonton Selamat Malam Malaysia, jangan lupa untuk saksikannya di Facebook page rasmi kami dan juga di saluran YouTube kami Selamat Malam Malaysia. Sampai di saja, insya-Allah kita akan berjumpa lagi minggu hadapan. Ya, assalamualaikum. Salam ceria buat seluruh keluarga Malaysia. Kita bagi lambayan buat semua. Ya. Bye. Masing-masing boleh dapat sepetik daun satu. Terima kasih.